Saya berdiri di sini sebagai pengerusi DAP Johor dan juga sebagai calon untuk kawasan Perling. Saya rasa politik kita perlu lonjakan atau satu paradigma baru. Politik lama berasas atau menggunakan kaum sebagai asas. Tetapi sebenarnya kalau kita fikir, memang di antara kita mungkin cara kita solat, cara kita beragama berbeza. Mungkin bahasa kita atau latar belakang kita berbeza. Tetapi sebenarnya apabila kita bersolat dengan cara yang berbeza, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, harapan kita sebenarnya hampir sama. Kita doakan keselamatan. Kita doakan ada makanan untuk keluarga. Jangan keluarga kita lapar. Kita doakan ada pekerjaan yang baik, ada gaji yang berpatutan. Kita harap kehidupan kita lebih selesa. Kita harap tidak ada banjir ataupun kemalangan. Kita harap air kita bersih. Sebenarnya kehidupan kita hampir sama. Keinginan kita hampir sama. Destinasi kita hampir sama. Ataupun sama. Dan ini adalah semangat yang Pakatan Harapan harap boleh tawar kepada Johor dan seluruh negara. Semangat Pakatan Harapan ialah untuk mewujudkan satu suasana, satu negara yang bersatu. Mengalu-alukan ketibaan bos saya, Saudara Mat Sabu. Kenapa saya panggil dia bos walaupun saya bukan ahli amanah? Kerana Bang Mat ni mantan Menteri Pertahanan, saya timbalan dia. Saya harap kita boleh menunjuk kepada rakyat pada 12 hari bulan Mac bahawa sesiapa yang mainkan isu perkauman, dia tidak akan diberi sokongan. Apa yang kita perlu buat dalam PRN ini ialah kita harap dan kita mesti cuba supaya kita membahas isu-isu dasar. Kita meneliti apa yang mereka tawarkan dan apa yang kami tawarkan supaya rakyat membuat pilihan yang betul. Pilihan adalah di antara satu kerajaan yang korup, satu kerajaan yang hanya harap dia boleh kembali ke zaman dulu. Satu kerajaan yang dia ingat hanya dengan dia berkuasa baru ada kestabilan. Ini sebenarnya retorik UMNO. UMNO kata let's turn back the clock. Bagi kita pulang kepada zaman UMNO, di mana UMNO adalah Big Brother. Dengan UMNO sebagai Big Brother, semua selesai. Korupsi tak apa, rasuah tak apa, asalkan UMNO berkuasa. Itu hujah dia. Hujah dia semacam tu. Hujah dia asalkan UMNO berkuasa, semua settle. Tapi sebenarnya saya rasa rakyat Malaysia, rakyat Johor lebih cerdik daripada itu.
Rakyat faham kita tidak ingin turn back the clock. We do not want to turn back the clock. We want to move forward. We want to move ahead. Dan saya harap kita ataupun kami dalam Pakatan Harapan bersama dengan Parti Muda, apa yang kita tawarkan ialah dasar dan pemerintahan yang boleh membawa Johor ke hadapan. Apa yang rakyat perlu? Rakyat perlukan pekerjaan dengan gaji yang berpatutan. Supaya bukan semua anak muda perlu pergi ke Singapura untuk bekerja di sana. Tetapi untuk wujudkan suasana di mana kita ada pekerjaan dengan gaji yang berpatutan, kita perlukan pelaburan dari foreign capital atau domestic capital, dan kita perlukan kerajaan Johor dan kerajaan tempatan yang efisien, yang efektif, yang berkesan, yang boleh membenarkan industri-industri untuk wujud di sini dan membawa pekerjaan dengan gaji yang berpatutan, bersama dengan teknologi dan bersama dengan kemahiran. Kerajaan penting. Dan ada yang kata rasuah tak apa, tak ada masalah, tak boleh ni rasuah asalkan saya untung, okey. Tapi sebenarnya kita fikir, seorang anak muda dia nak buka satu kedai jual handphone. Dia nak buka satu kafe. Dia mungkin menghadapi masalah isu rasuah di peringkat akar umbi. And this goes all the way from the bottom to the top. Kerana teladannya ialah mereka yang jadikan negara ni paling hebat dari segi rasuah di seluruh dunia. So teladan dia ikut teladan dia. Teladan dia bosku lah. So saya harap PRN ini penting kerana ini adalah perbezaan di mana satu puak atau satu kumpulan nak bawa Malaysia ke zaman lalu, nak bawa Johor ke zaman lalu, dan kami di sini harap bawa Malaysia ke hadapan. Dan akhirnya saya nak sentuh sikit tentang isu kestabilan. Isu kestabilan ini sebenarnya kestabilan dalam zaman baru. Bukan lagi kita ada satu parti Big Brother. Kestabilan zaman baru ialah di mana kita boleh berkongsi, kita boleh bersedia untuk kerjasama dengan satu sama lain. Saya bagi satu contoh. Apabila Bang Mat, Saudara Mat Sabu, Menteri Pertahanan, kami di Kementerian Pertahanan bentangkan Defence White Paper, kertas putih pertahanan. Pada masa tu apabila Menteri Bang Mat bentangkan kertas putih pertahanan, siapa yang sokong? Ketua Pembangkang yang sokong. Kenapa? Kerana ada rundingan dengan dia. Apabila ada rundingan di antara kerajaan dengan pembangkang, akhirnya Ketua Pembangkang bersetuju dan menyokong. Siapa Ketua Pembangkang pada masa itu? Pada masa itu Ketua Pembangkang Dato' Sri Ismail Sabri. 3 bulan selepas itu dia jadi Menteri Pertahanan. Dalam sidang apal yang paling pertama, Ismail Sabri ditanya oleh wartawan, adakah kertas putih pertahanan akan diteruskan? Ismail Sabri kata, akan diteruskan kerana saya yang menyokong dalam Dewan. Sama di sini, sama di Johor.
Saudara Haji Huda dengan saya bersama dengan pimpinan Parti PKR, kami bertemu dengan Dato' Hasni. Kami bincang dengan mantan Menteri Besar bahawa kami bersedia untuk berkompromi supaya tidak perlu ada pilihan raya sampai akhir penggal dan di mana kita ada satu keadaan tolak ansur. Tapi akhirnya walaupun Hasni janji, Hasni bersedia untuk tolak ansur, kluster mahkamah tak setuju. Kluster mahkamah tak setuju. Akhirnya kita ada PRN Johor. Haji Huda, kami bincang dengan Hasni. Dan sekarang ni nampaknya sejak hari pencalonan, siapa calon MB, nampaknya rasanya bosku Najib ni calon MB. Kerana Hasni dah tenggelam. Tak nampak Hasni. Hanya nampak bosku saja. Tapi apa yang penting ialah saya nak tekankan ialah bahawa politik Malaysia memerlukan paradigma baru. Dan paradigma baru bermula di Johor. Politik baru di mana kita bertolak ansur, di mana kita tidak jadi kuku besi, di mana kita bersedia untuk membuat yang terbaik untuk rakyat. Bermula di Johor, dan di Johor kita tinggalkan parti lama, kita tinggalkan kerajaan lama, kita tinggalkan minda lama, minda Barisan Nasional dan menyokong Pakatan Harapan. Terima kasih, Nandri Manakam, 谢谢大家。